Okay, morning class. So, hari ni kita akan masuk dengan bab baru, bab 8 yang bertajuk unsur dan bahan. Okay. So, cikgu haraplah bab 7 hari tu kamu tengok habislah video tu nah. Sebab hari tu berapa orang je yang tengok video tu, tak ramai pun . So, tengok balik, check balik apa yang penting dalam video yang sebelum ini. So, kita masuk kepada bab 8. Okay. Okay, first kali kita kena tengok apakah asas bagi jirim. Okay, asas bagi jirim. So, kalau kamu nak tahu jirim tu apa, jirim tu kamu dah belajar lah dulu masa daripada sekolah rendah. Sampailah form 1, form 2, form 3 pun dah belajar benda yang sama. Tapi cikgu ulang balik. Jirim tu adalah sesuatu, orang cakap apa, zarah yang memenuhi ruang. So, maksudnya jirim ni senang cerita, semua bahan dalam dunia ni lah . Macam manusia contohnya, kita pun terdiri daripada jirim. Pen ke, pensel ke, semua terdiri daripada jirim. Okey, so jirim ni maksudnya benda yang membina sesuatu lah, senang cerita . Benda yang membina sesuatu. So ikutlah benda tu, apa nama, jirim ni dia ada 3 jenis . Kita panggil dia bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. So, benda apa atom? Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Atom ialah unit asas dalam unsur. So, atom ni merujuk kepada unsur lah. Unsur ni yang membina sesuatu bahan. Okey, nanti kita akan pergi pada penerangan yang lebih lanjut lah. Next ialah molekul. Molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. So, kalau atom tadi dia zarah seketul-seketul, seorang-seorang dia. Molekul pula dia bergabung . Maksudnya dia dua orang ke tiga orang kan dia berkawan lah . Okey, dia bergabung maksudnya. So, dia mungkin daripada unsur yang sama ataupun unsur yang berbeza. Okay, nanti kita tengok . Dan seterusnya adalah ion. Ion adalah zarah-zarah yang bercas sama ada positif atau negatif. Okey, ion terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. So, ion ni nak cerita senang dia macam dengan sekumpulan orang yang macam kita lah, ada positif negatif, ada lelaki perempuan. Macam tu lah, macam dalam kelas kamu lah. Satu kelas tu, lelaki ada perempuan, macam tu lah ion . Kita tengok satu-satu dulu. Yang first ialah atom. So, atom bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. That means dia tak ada ion dengan molekul. Dia ada atom saja. Okey. Semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. So, dia kata logam. Logam tu macam apa? Macam logam aluminium, besi, emas. Okey. Semuanya diperbuat mengandungi unsur atom. Terdiri daripada atom dan juga gas nadir. Gas nadir ni adalah gas yang orang cakap apa? Gas yang tak berbahaya lah. Contohnya ialah gas neon yang kita letak dalam lampu. Okey, next adalah atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur. Manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Okey, kamu tengok ini adalah atom. Atom ni seketul-seketul. Nampak? Seketul-seketul. Okey, satu ni kita panggil ni satu atom, ni dua atom, ni tiga atom. Okey, sebab atom ni digunakan untuk membentuk bahan lah. Sebenarnya ni bahan dia pepejal, logam emas. So, dia dekat-dekat. Okey, yang ni pula helium. Okey, helium gas, dia duduk jauh-jauh. Okey, so kau pernah belajar dulu. Okey, zarah subatom. Okey, so dalam atom ini, bila kita belah dalam atom tu, dia ada pula zarah-zarah dalam atom tu. Atom seketul-seketul ini, okey, dia ada zarah dalam dia. So, dia ada zarah apa? Dia ada yang warna purple ni, warna ungu ni, iaitu elektron. Kemudian dia ada yang warna biru, iaitu proton. Dan yang warna kuning, iaitu neutron. Ini yang duduk dalam. Okey, duduk dalam atom yang kita dah belah dah. Yang kita belah tengah-tengah dah. Kita nampak macam ni lah. Okey, next ialah molekul. Okey, bahan ini mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Sama ada atom yang sama atau berbeza. So, dia mean molekul ni kita gabung.
Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Kebanyakan maksudnya logam tadi wujud dalam bentuk atom, tetapi bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Contohnya bahan bukan logam apa dia? Kita ada udara, kita ada air. Itu contoh-contohnya yang bukan logam, maka dia wujud dalam keadaan molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okey. Okey, sini dia bagi kita contoh. Contoh dia bagi kita molekul oksigen. Okey, molekul oksigen nampak dia bergabung. Dua-dua. Sebab molekul ni dia mesti orang cakap apa? Bergabung antara dua atom atau tiga atom. Okey. Next, kita tengok molekul air. Okey, dia tiga ketui. Satu, dua, tiga. Cuma saiz dia berbeza. Okey, ini kita panggil dia molekul. Okey, next ialah ion. Ion pula, okey, terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan bukan logam. So, logam bukan logam dia bertindak balas. Okey, dia bergabung, dia membentuk ion. Okey, bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Kamu tengok kat sini. So, contohnya ialah garam lah. Garam ni, bila larut dalam air baru jadi ion. Tak larut tak jadi ion lagi. So, garam ni, so, tengok dalam dia ada ion negatif dan juga ion positif. Okey. Contoh bahan ion ialah natrium klorida. Natrium klorida ni garam lah. Garam yang kita duk makan hari-hari tu. Nama sains dia ialah natrium klorida. Okey. So, kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul ataupun ion yang kita bincang tadilah. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. So, kita ada hammer. Okey, kita ada hammer. Satu hammer yang berkarat, satu hammer yang tak berkarat. So, hammer yang tak berkarat ni, yang baru kita beli ni. So, kalau kamu tengok logam dia ni, okey, wujud dalam bentuk atom. Okey, bentuk atom. Tapi bila dia dah berkarat, okey, maksudnya dia dah bertindak balas dengan bahan lain, maka dia wujud dalam bentuk ion. Okey, ni contoh lah. Okey, tengok yang seterusnya. Unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion dalam jus limau. So, dalam jus limau ni dia ada unsur hidrogen. Okey. Unsur hidrogen juga wujud dalam bentuk molekul dalam udara. So, dia nak cakap bahawa, okey, unsur tu boleh wujud dalam dua keadaan. Dalam bentuk molekul pun boleh, dalam bentuk ion pun boleh. Okey, kita dah belajar atom, molekul dengan ion. Sekarang kita tengok unsur. Yang kita sebut tadi unsur tu. Okey, atom, unsur. Atom unsur tu macam mana? Unsur tu adalah berdasarkan daripada jadual berkala moden yang kita ada sekarang ni. Jadual berkala ni ada daripada zaman dulu lagi, tapi ditambah baik, kita buat penambahbaikan kat dia supaya dia menjadi apa? Menjadi lebih baik dan lebih tepat. So kita panggil dia jadual berkala unsur moden. So kalau kamu tengok jadual berkala, okey, ni jadual berkala. Okey. So, kita ada baris yang menegak. Nampak ni. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Ini kita panggil nama kumpulan. Ni kumpulan 1. Tengok je punya mouse. Ni kumpulan 2. Ini kumpulan 3, 4, 5. Okey, dan seterusnya. Ini kumpulan 15, 16, 17, 18, 19. Okey. 14, sorry. 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengok kat atas ni. Ini dia contoh sekumpulan ni lah. Sekumpulan 1, 2, turun ke bawah. Okey, turun ke bawah. Okey, ini daripada atas ke bawah kita panggil namanya kumpulan. Manakala daripada kiri ke kanan, maksudnya 1 ke hujung ni, 2 ke hujung ni, kita panggil nama dia kala. Okey, kala. So, ini kala 1, kala 2, kala 3, kalau daripada atas ke bawah, kumpulan 1, kumpulan 2, okey. Ni kita tengok hak besar lah, hak kecil ni tak apa, kita biarkan dulu. Kita tengok dia hak besar dulu. Okey. Kemudian, kalau kamu tengok, okey, dia ada warna. So, yang warna kuning ni semua adalah logam. Okey, logam lah.
Dan yang warna biru ni semuanya bukan logam. Bukan logam, okey? So, logam tu adalah benda yang kita selalu orang kata apa, yang kita boleh mengalihkan elektrik lah. Bukan logam tak boleh mengalihkan elektrik. Dan kita ada pula yang warna merah. Ini adalah separa ataupun separuh logam. Okey? Sifat dia tu separuh logam sahaja. Okey, let's see ya. So, kita pergi satu-satu. Selalu tanya soalan SPM, dia akan tanya, apakah nama kumpulan? So, kumpulan satu ini namanya kumpulan logam alkali. Kumpulan satu terdiri daripada H, Li, Na, K, Rb, S, Cs dengan Fr. So, kalau ikut nama dia, hidrogen, lithium, natrium. Yang Na apa semua ni adalah simbol dia. Okay. Kalium, rubidium, cesium, francium. So, ini adalah nama penuh. Ada cikgu sebut tapi selalunya orang tulis dia punya simbol sahaja. Kemudian kita ada kumpulan 2. Start dengan Be, berakhir dengan Ra ya. Kumpulan 2 yang namanya logam alkali bumi. Okey, logam alkali bumi. Kemudian kita ada kumpulan start daripada sini. Nampak tak panah ni? Sampailah hujung sini, kita panggil dia unsur peralihan. Okey, start daripada kumpulan 3 sampailah kumpulan 12 ni unsur peralihan. Kemudian kita ada yang penting yang ni, kumpulan 17. Kita panggil dia kumpulan halogen dan 18 gas nadir. Okey, 18 gas nadir. Kemudian kita ada bawah ni 2 iaitu siri lantanida dan siri actinida. Okey. Ini penambahan bila kita jumpa jadual berkala moden lah, kita tambah maklumat dalam dia. Okey. So, kalau kamu tengok cikgu dah habaq tadi kumpulan, kemudian color pula. Okey, ni color ni daripada kiri ke kanan kita sebut color. So, color ni merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 color dalam jadual berkala moden. So, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris 7 baris, 7 color. Okey. So, kalau kamu tengok, okey, berdasarkan color, kita ambil color keempat ni So, berdasarkan color, kalau kamu tengok, okey. So, belah kiri dia adalah logam. Semakin ke kanan, okey, adalah bukan logam. Okey, ni ikut belah kiri kanan cikgu lah. Belah kiri kanan cikgu. Okey. Kita pergi pada yang satu lagi Cikgu nak pesan dalam SPM selalu tanya pasal mana jadual tadi. Okey, bagaimanakah unsur disusunan jadual berkala? Yang tu selalu tanya So, bagaimana unsur disusunan jadual berkala? Unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton. So, kalau kamu perasan kat sini tak nampak ni 1. Sini 2. Sini 3, sini 4, sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nombor dia semakin bertambah. Nombor apa tu? Nombor proton. Okey. Di sini kita sebut So, kalau kamu tengok kat sini, atas ni nombor proton. So, unsur disusun berdasarkan pertambahan nombor proton. 1, 2, 3. Okey. So, kamu kena tahu simbol dia kat sini. Okey. So, nombor atas ni kita panggil nombor proton. Ini simbol dia bagi hidrogen iaitu H. Dan juga kita ada jisim dia. Ataupun berat dia. Jisim dia. Jisim atom relatif. Berat dia berdasarkan kita bandingkan dengan karbon 12. Okey, jisim atom relatif. Okey. Ini penerangan dia sikit, benda yang sama lah. Apabila merentasi color dari kiri ke kanan, dapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur. Iaitu sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Ni belah sini logam, lepas tu jadi bukan logam. Macam cikgu habaq tadi lah. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okey, so sampai sini saja. Sebab kalau kamu tengok bab ni dia macam terlalu orang cakap apa benda yang kita tak nampak. Okey, terlalu abstrak. Jadi mungkin kamu susah sikit nak faham. So, kamu baca buku tu. Okey. So, sampai sini saja. So, kita akan sambung next week. Next week, cikgu akan buat Google Meet lah insyaAllah. Okey. Okey, kelas. Okey, bye-bye.